Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa bik. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla wa'ala, kita sambung majlis ta'lim kita ini ikhwan. Malam ni kita sambung pada muka surat 124 Pak Amir. Betul lah? Iaitu kita masuk perkara yang ke-18, doa bangkit daripada rukuk. Doa bangkit daripada rukuk. Kita kata doa bangkit daripada rukuk. Rukuk. So dari segi sebutan Arab tak ada ra. Rukuk tak ada, rukuk. Terbantai bila pakcik. Janji bunyi sudah kan. Macam Arab dia, ya. 124. Bukan surat kat no, bukan nombor. 124. Arab dia tak ada apa? Dia tak ada G. Arab tak ada G. Macam kita kata van jenazah, van ja. Kita tulis apa? Van jenazah. Arab tak ada je. Van awak mayat tak turun lagi, tunggu van jenazah. Je tak ada Arab, dia ada ja, ji, ju. Jadi bacaan dia nak kata van junazah tak kena kan, maka sama ada van jenazah atau van janazah. Van jenazah tak ada. Bantai bila pakcik dah kita kan. Kita peduli apa, pakai helmet kita jalan. Baik. Ini doa, kita nak melihat doa bangkit daripada rukuk. Hari itu kita tengok hal berkaitan dengan kita rukuk. Apa yang kita baca dalam rukuk. Kemudian setelah kita baca dalam rukuk, kita pun bangkit daripada rukuk. Bangkit daripada rukuk ini kita panggil i'tidal. I'tidal bermakna luruskan balik keadaan kita seperti mana asal kita qiyam. Kita masuk solat, kita qiyam. Qiyam bermakna berdiri betul, kemudian kita rukuk. Lepas daripada kita rukuk, kita bangkit balik. Bila kita bangkit daripada rukuk, kita kena berdiri seperti mana sebelum rukuk. Kalau masa kita qiyam, kita bongkok, maka kita i'tidal, bongkoklah. Kalau kita qiyam dalam keadaan lurus, kita bangkit pun lurus. Kembali pada posisi asal. Kalau tadi kita lurus, elok, tiba-tiba kita bangkit sekerat. Maka ini tidak dinamakan i'tidal yang tamam, i'tidal yang sempurna. Kalau kita sujud dalam keadaan tidak sempurna i'tidal, kemudian kita tidak menanggung apa-apa keuzuran, maka i'tidal termasuk rukun salat. Dia adalah rukun. Dia bukan benda hay'ah ataupun ab'ad, dia rukun. Bila kita sujud, kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Tadi kita qiyam elok. Bila kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita tak berdiri seperti mana kita qiyam. Dan itu kita buat dengan sengaja. Bukan kerana orang kacau apa, tak ada. Kita biar lagu tu. Dan kita
terus sujud. Kita terus sujud apabila dahi kita kena ke lantai dan 7 anggota kita melekat. Ketika itu batal sembahyang kita. Posisi turun tu tak baca lagi. Posisi kita berdiri tu tak baca lagi. Sebab itu masih posisi i'tidal yang kita boleh perbaiki. Boleh sempurnakan balik. Tapi apabila kita berpindah kepada rukun yang berikutnya dengan sempurna rukun itu, maka batallah rukun yang tidak sempurna. Ketika itu salat kita batal. Maka bagaimana kita qiyam, begitulah kita i'tidal. Karena itu ada sebahagian para ulama menyatakan bila kita qiyam, kita Allahu Akbar, kita begini. Kemudian kita rukuk, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Maka bila kita sami'allahu liman hamidah, tangan kita kena seperti qiyam balik. Kerana qiyam begini. Kita tak qiyam begini. Ada tak mazhab qiyam begini? Ada. Kalau kita daripada awal mengambil sikap, qiyam ni dia panggil irsal. Panggil apa? Irsal. Ini mazhab mana? Mazhab Imam Malik. Imam Malik ada begini. Dia takbir, Allahu Akbar, dia irsal. Kita pun irsal. Lepas tu kita Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Kita buat begini. Maka samalah. I'tidal kita dengan qiyam tadi sama. Okey. Tadi kita qiyam begini. Kita buat lagu ni. Kita panggil sedakap ni. Kita qiyam. Qiyam bermakna berdiri. Tapi orang Melayu panggil yang ni qiyam. Tak apalah, bantai je lah. Janji faham. Kita sedakap. So kita Allahu Akbar rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah kembali pada asal balik qiyam. Maka tangan kita kena begini. Ini pandangan sebahagian para fuqaha. Itu ada. Di antaranya bin Bas, dia pegang pandangan itu. Tapi para ulama kita yang lain sebut tak, kerana tidak ada riwayat yang jelas kata berlaku sedakap balik selepas daripada i'tidal. Tapi dia merupakan satu pandangan. Sebab merujuk kepada makna i'tidal. Bermakna luruskan posisi kita seperti mana asal balik. Itu asal itu apa dia? Kita qiyam. Baik. Malam ni kita cuba tengok apabila kita qiyam, apabila kita rukuk, kita bangkit daripada rukuk. Dia kata Sami'allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Baik. Di sini saya katakan sikit, taklah penting sangat, tapi saja saya tambah. Sami'allahu liman hamidah. Bolehkah sahabat dengan izin? 1, 2, 3. Boleh? Apa Pakcik dia kata? Ini semua al-fadil. Kita kena hormat. Baik. Bacaan dia, cuba tengok huruf dia, sin, mim, ain. Lepas tu alif, lam, ha. Betul? Alif yang ada pada lafzul jalalah itu, alif, lam, ha. Alif itu bukan alif hamzah qata'. Betul? Dia alif hamzah wasal. Artinya alif itu kalau kita baca dia saja kita baca, baru dia wujud. Allahu, baru ada dia. Allahu. Tapi kalau sebelum dia ada huruf seperti waw ke, maka kita baca wallah. Dia tak wujud, dia cuma kekal dalam tulisan, hilang dalam bacaan. Betul Ustaz Makna? Betulkah Siti Salwa? Dia ada tajwid sikit. Saya tak ada tahu. Baik, jadi bacaan dia bukan Sami Allah, bukan Sami Allah, tapi dengan ain. Sami Allahu liman hamidah. Tidak Sami Allahu liman hamidah, tak. Sebab di situ tidak ada alif dalam bentuk bacaan. Kalau kita nak kata Sami Allah, kita kena kata Sami'a Allahu liman hamidah. Tapi siapa nak sebut lagu tu? Maka ain itu terus dimasukkan ke dalam lam. Allah. Sami'allahu liman hamidah. Liman, bukan limal. Nun mati. Liman.
ujung lidah kita kena langit-langit. Liman hamidah. Jadi sami'allahu liman hamidah, bukannya sami'allahu liman hamidah. Tapi pun demikian, para ulama kita masih ada perbincangan, andai kata sebutan itu telah menjadi uruf kita, kebiasaan kita, dan orang dapat faham apa kita kata, maka itu dapat diterima. Tak ada lah nak kata batal sembahyang. Tetapi kalau kita boleh ikut dia punya yang ditulis, itu jauh lebih baik. Bacaan dia sami'allahu liman hamidah. Begitu. Baik. Jangan kadang-kadang kita dah berumur faham, makhraj pun tak tahu lebih tak mana. Kan? Jadi Allah menerimalah keuzuran kita ni, Allah terima. Allah terima. Tak payah duk pergi tekan sampai lidah terkeluar, tergeliat pergi hotel balik, tak payah. Takat-takat mana yang boleh-boleh lah. Hak baki tak apa. Serah pada Allah. Baik, itu bacaan dia. Setelah kita rukuk dengan sempurna, kita pun bangkit dengan nama i'tidal. Kita kata sami'allahu liman hamidah. Dia punya makna semoga Allah mendengarkan orang yang memujinya. Allah mendengar orang yang memujinya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Kemudian Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wahai Rabb kami, dan bagimulah segala kepujian dengan puji-pujian yang banyak, yang baik dan yang penuh dengan berkat. Lepas Rasulullah dalam riwayat ini menyatakan, baginda kata sami'allahu liman hamidah, ada bacaan yang disebut sebagai tambahan. Baginda menyatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. So dia bukan berhenti takat sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, tapi dia ada hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Baik, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu an. Ini sahabat yang meriwayatkan bacaan ini, dan ini juga ada dalam riwayat Al-Bukhari. Sebahagian ulama menggunakan hadis ini, kita faham perkataan dia sebahagian, bukan kesemua. Sebahagian ulama menggunakan hadis ini sebagai dalil yang menyatakan bahawa tasmi' maksudnya bacaan tadi sami'allahu liman hamidah, bacaan tasmi' tadi iaitu ucapan sami'allahu liman hamidah, dan tahmid iaitu ucapan Rabbana walakal hamdu, keduanya digabungkan sama sahaja. Keduanya digabungkan sama sahaja apakah untuk imam maupun untuk makmum. Ini sebahagian ulama, bukannya ke semua. Iaitu kita sembahyang seorang ke, kita jadi makmum ke, kita jadi imam, bacaan dia sama. Kita bangkit sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kita yang kata sami'allahu liman hamidah, kita yang perhabis semua ni. Imam pun demikian, makmum pun demikian. Ketika kita sembahyang seorang-seorang pun demikian. Ini kata sebahagian ulama. Saya minta bantuan sahabat, boleh mai ke depan sikit tak? Kita ikut SOP. Boleh mai depan sikit. Depan kosong. Supaya kawan hak mai lambat, mereka boleh. Di situ. Baik. Sedangkan sabda Nabi SAW, apabila seorang imam mengucap sami'allahu liman hamidah, hendaklah kalian makmum mengucap Rabbana lakal hamdu. Dalam riwayat lain Nabi kata, apabila imam raka'a, wa iza raka'a farka'u, wa iza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Bila imam raka'a, baru kau raka'a.
Bila imam i'tidal, dia kata sami'allahu liman hamidah, Nabi kata pada makmum, barulah kamu kata Rabbana lakal hamdu. Itu dalam satu riwayat yang lain. Baik. Tujuan redaksi hadis ini bukanlah untuk menjelaskan apa yang diucap oleh imam dan makmum saat melakukan rukun tersebut, yakni bangkit dari rukuk. Akan tetapi hanya untuk menjelaskan bahawa tahmid dari makmum diucap setelah tasmi' daripada imam. Walaupun dengan perkataan tadi ada para ulama kata imam kata demikian, makmum kata demikian, sembahyang seorang pun kata demikian, tapi hadis yang lain menyatakan makmum dengar tasmi' imam baru dia mengucapkan tahmid. Dia dengar dulu imam kata sami'allahu liman hamidah, baru dia kata Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Baik. Ya, Allah Ta'ala yang maha mengetahui, wallahu ta'ala a'lam. Dalam hukum fiqh yang tu dia panggil mubaligh. Mubaligh ni dalam mazhab Syafi'i pun ada. Sekiranya suara imam tak dapat didengari oleh makmum yang ramai, maka sunnah ketika itu ada seorang mubaligh, penyampai kepada perpindahan rukun imam, iaitu dengan dia mengulang lafaz-lafaz yang ada dalam bacaan-bacaan rukun itu. Jadi bila imam kata sami'allahu liman hamidah, muazzin yang bertindak sebagai mubaligh, dia akan kata Rabbana lakal hamdu. Dia kata Rabbana lakal hamdu tu dia bukan dia wakil kita. Dia hanya nak bagi tahu kata perpindahan rukun. Sebab ramai jemaah-jemaah ribu-ribu ni tak dengar. Namun kita ni kita tetap kata Rabbana walakal hamdu. Sebab hadis tidak menyatakan seorang kata yang lainnya diam, tidak. Hadis menyatakan bila kamu dengar tasmi' imam barulah kamu bertahmid pada Allah. Maka dia buat tu betul lah. Satu, jumlah yang ramai. Kemudian dia kata pun dia ikut hadis tu punya susunan. Bila lepas imam kata sami'allahu liman hamidah, baru dia dengan suara yang tinggi dia kata Rabbana lakal hamdu. Kita pun Rabbana lakal hamdu. Lepas tu dia tak habiskanlah hamdan kathiran. Jadi kita habiskanlah. Kita habiskan. Boleh Tapi kalau sembahyang 3 orang, mubaligh tak payahlah. Sembahyang 3 orang, jerukah macam 300 orang, tak payahlah buat ramai. 3 orang je. Baik. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim berkata, setiap orang salat, baik dia seorang imam, makmum ataupun munfarid, yakni orang yang sembahyang sendirian, munfarid, orang yang sembahyang sendirian, disunahkan untuk mengucap sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Dua bacaan ini digabungkan sehingga ucapan sami'allahu liman hamidah tersebut diucap ketika dalam kondisi dia naik untuk bangkit dari rukuk, sedangkan ucapan Rabbana lakal hamdu tersebut diucapkan ketika dalam posisi berdiri lurus dari rukuk, yakni i'tidal. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Baik, dia kata di sini ada pandangan daripada para ulama macam mana cara kita nak baca. Sami'allahu liman hamidah kita baca macam bangkit. Bila badan kita dah berdiri elok, baru kita kata Rabbana lakal hamdu, dan kita habiskan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Itu pandangan Imam An-Nawawi. Pentasahih berkomen, pendapat yang benar adalah bahawa makmum itu tidak menggabungkan antara ucapan tasmi' dengan ucapan tahmid. Apabila imam mengucap sami'allahu liman hamidah, maka makmum hanya mengucap Rabbana walakal hamdu. Ini pandangan yang penulis kitab kita, pandangan ini yang telah ditasahihkan, dikumpulkan beriwayat, dikatakan ini yang paling jelas, iaitu imam yang kata sami'allahu liman hamidah, maka makmum sambut
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla wa'ala, kita boleh sambung majlis ta'lim kita, alhamdulillah. Yang akhir sekali kita berhenti muka surat berapa tadi Pak Mik? 124. Itu yang akhir sekali. Maknanya malam ni kita baca yang depan lah, muka surat 46, iaitu di bawah tajuk daripada buku kita ini, Hisnul Muslim ini, iaitu berkenaan dengan doa orang yang berdoa, orang yang doanya tidak terkabul. Orang yang berdoa, doanya tidak terkabul. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Pada hakikatnya ikhwan, tidak ada doa yang tidak terkabul. Cuma yang adanya apa dia? Ujian dalam berdoa. Kerana Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Dan satu ayat lain lagi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hakikatnya adalah Allah akan bagi apa kita mau. Cumanya ialah ada ujian dia. Ada, kalau kita melihat ujian itu sebagai penghalang, maka ada hadis lain menyatakan, Tuhan kata dalam hadis Qudusi bahawa aku sentiasa bersama sangkaan hamba aku. Jadi apa yang kita sangka secara psikologinya, itu yang membentuk gelombang-gelombang ilusi dan emosi. Jadi sahabat, dia akan membentuk molekul-molekul pemikiran. Akhirnya dia akan terjemah menjadi suatu realiti kehidupan. Asalnya dia tak ada, tapi kerana kita yakin benda tu ada, pokok ni dia produk kita banyak ni berhantu, tupai lompat, kebetulan tupai lompat, emosi kita menguliakan hadirnya ni. Hakikatnya bukan hantu, tapi kerana emosi dan ilusi kita tak stabil, itu satu ujian. Maka yang kita yakin itu akan ada, walaupun hakikatnya dia tak ada. Hakikatnya Allah menerima doa kita. Kenapa? Kerana doa disamakan dengan ibadat. Mana mungkin Tuhan tak terima ibadat kita? Cuma dalam ibadat, dalam berdoa ada ujian. Allah dapatkan. Untuk apa? Untuk ujian. Kalau kita melihat ujian itu sebagai suatu azab, maka itulah yang akan membentuk hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan kata Tuhan sedang azab. Kita akan kata Tuhan tak memberi pada aku. Kita akan kata Tuhan tak kasih pada aku. Sebenarnya tidak. Allah Ta'ala itu bersifat dengan wadi, sangat pengasih. Allah bersifat dengan Rahman, bukannya dengan Rahim. Allah paling benci orang syirik pada dia. Pun di kalangan hamba-hamba dia yang tidak Muslim, yang syirik, berdoa pada benda syirik, masih Tuhan kabulkan. Maka tajuk kita ini, orang yang doa yang tidak syirik.
yang tidak kita jadikan tadi kenapa? Ayyukum ahsan. Ikhwan, kita bayang Allah cerita dalam surah Yunus, doa Nabi Allah Musa alaihi salam. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ihi zinatal hayatad dunya. Kata Musa alaihi salam, Tuhan, kau telah beri kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar dia kehidupan yang penuh dengan perhiasan. Tuhan, mereka engkar pada engkau. Sekarang yang berdoa ini siapa dia? Kekasih Allah, Musa. Dan Musa itu mendapat gelaran Kalimullah. Betul? Wa kallama Musa taklima. Tapi bila kita baca kitab tafsir, ulama tafsir kata pada hari doa Musa diangkat naik ke langit, pada hari tenggelamnya Fir'aun, hampir 40 tahun. Jadi 40 tahun itu ujian untuk Musa. Bukannya Tuhan tidak memberi. Kabul bermakna benda tu sampai ke Tuhan, Tuhan belum mengambilnya lagi. Tak memberi, Tuhan tak mau bagi, Tuhan tak terima. Tak terima ni benda tak sampai. Postman hantar surat, pakcik, saya tak terima surat. Surat tak sampai. Address ada tapi tak sampai. Mungkin postman cari tak jumpa. Maka mana ada doa yang tak sampai ke Tuhan? Yang adanya ialah Tuhan uji kita. Untuk apa Tuhan Musa diuji? Kalau kita nak bedah siasat sikit pakcik Din, kenapa Musa Tuhan uji demikian sedangkan dia dah? Apa lagi Tuhan nak test dengan Musa? Tuhan dah uji dia daripada kecil lagi dah. Pisah dengan mak dia. Dibuang ke dalam dihanyutkan ke dalam tabut, ke dalam sungai itu. Membesar dalam istana. Lepas tu dia ada krisis dengan Fir'aun pula, lari dia sampai ke Madian, duduk di sana dengan keluarga Syuaib. Kemudian datang balik tu diuji lagi oleh Tuhan nak memerdekakan Bani Israel daripada kezaliman Fir'aun. Tapi masih Allah uji. Kenapa ikhwan? Kerana kalau manusia tidak diuji, bermakna manusia tak ada kehidupan. Kita faham makna hidup dengan Tuhan yang mencipta hidup berbeza. Ayyukum ahsanu amala. Supaya jiwa manusia dikikih, ditarbiah menjadi jiwanya lebih baik. Saya kawan dengan sahabat, what is your name? Zahid, sahabat Zahid. Saya kawan dengan sahabat. We are brotherhood. Bukan Robin Hood ke? Yang mana yang betul? Brotherhood dah. Brotherhood. Kita sangat akrab. Satu hari orang datang. Orang kata sahabat, orang kata ke saya, orang kata Al-Fadil, hati-hatilah dengan Zahid. It's not good man. Saya diuji, hati diuji. So tinggal lagi. Saya nak percaya ke tak dengan suara ni? Ini adalah ujian pada saya. Mata saya tengok, sahabat, you are the best. Terima kasih terus. Nanti saya cerita tak habis lagi. Awal terima kasih. Tak apa. Bagus. Saya diuji. Kalau saya mengambil perkataan tu Pak Amit yang sampai ke telinga saya, dia berbeza dengan apa yang mata saya tengok, bermakna saya orang yang tewas dengan ujian. Saya tewas lah. Sebab mata saya tengok, sahabat sehari semalam 5 waktu solat. Dalam kerja pun tak tinggal solat. Bahkan sahabat lebih dahsyat daripada saya, dalam COVID boleh main mengaji. Sanggup pakai mask. Kita alhamdulillah lah kita pakai mask ni okey. Ada satu kawan kita, dia pakai mask bertukar muka jadi hijau. Dia pakai bertukar jadi hijau, boleh menyalak macam anjing. Itu mask dia. Mask kita ni okey. Alhamdulillah.
Lambat tangkap. Lupa apa nama dia, saya lupa. Apa nama dia? Jim Carrey. Tengok sahabat. Bukhari pun boleh, Jim Carrey pun sahabat boleh. Ini nikmat. Jadi bila saya percaya apa orang kata tentang sahabat dengan apa yang mata saya tengok, ketika itu saya adalah pengkhianat. Khianat di mana? Khianat dalam hubungan kejiwaan. Sebab apa? Yang telinga saya dengar, mata saya tak boleh bukti. Macam mana saya boleh percaya benda tak ada bukti? Ini orang datang, ini orang tak bagus, ini orang tak bagus. Telinga saya dengar. Tapi mata saya tengok, dia bagus. Kenapa saya khianat mata? Jiwa saya kata, dia bagus. Tapi kerana sedikit ini datang, maka kita dengan Tuhan pun demikian. Tuhan kata, Udu'uni astajib lakum. Ini bukan masalah penglihatan, ini bukan masalah pendengaran, tapi ini masalah iman. Tuhan kata, kau minta aku bagi. Kau dengar aku dekat. Tiba-tiba, perasaan kita kata, Tuhan tak bagi apa yang aku minta. Dan kita percaya dengan perasaan tu. Habis yang Tuhan kata ke kita. Ayat An-Nisa menyatakan, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapakah yang lebih benar perkataannya kalau bukan Tuhan? وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Siapa yang lebih benar ucapannya kalau bukan Tuhan? Jiwa kita kata Tuhan tak bagi. Hati kita kata, dia adalah Tuhan aku. Dia kaya, dia hebat, tidak ada penghalang untuk dia bagi. Tapi ujian yang datang pada kita kata, Tuhan tak bagi. Kita nak percaya yang mana? Yang mana akan kita pegang sebagai simpulan akidah kita? Tentulah perkataan Tuhan. Maka doa ini, doa orang yang tidak termakbul, bukan Tuhan tak bagi, tetapi adalah ujian di dalam berdoa. Allah uji kita nak tengok, you percaya yang mana? You believe. What you believe? Betul Makcik Aisyah? Believe. Trust boleh trust. Trust. I trust you. Yes. Kepercayaan. Maka kita kata kesemua doa kita diterima oleh Allah. Allah pasti terima. Maka apa yang kita kena buat? Kita kena letaklah doa itu dalam konteks doa. Jangan jadikan doa itu mainan. Jangan jadi doa itu sebagai nekat. Nekat ni maksud dia dah putih asa sangat-sangat. Tidak, doa adalah ibadah. Ibadah dibuat dengan ketenangan. Dibuat dengan khusyuk, dengan tamakninah. Maka doa orang yang doanya tidak terkabul. Mari kita lihat apakah penulis kita nak bincang dengan kita. Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukmin dengan apa yang telah diperintahkannya kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusul, kulu min tayyibati wa'malu salihah. Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang mengadakan perjalanan jauh, rambutnya kusut, berdebu dan mengadahkan kedua tangannya ke arah langit seraya berucap, Ya Rabbi, Ya Rabbi, dan seterusnya. Namun makanannya haram, minumannya haram, dan ia dibesarkan dengan hal-hal yang haram.
lantas bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Ini hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu ta'ala alam, Allah Ta'ala maha mengetahui. Penulis bawa kepada kita hadis ini sebagai hujah untuk menyatakan ada doa-doanya Tuhan uji. Tuhan bagi lambat kat dia. Bagi sangat lambat. Tetapi hadis ini Nabi memulakan dengan perkataan, Nabi kata, ayyuhan nas innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Nabi kata, wahai manusia, tengok. Wahai manusia. Maka masuklah semua orang manusia, dia masuk dalam seruan Nabi ini. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tayyibun, maha baik. Tayyib, maha baik, maha indah. Allah Ta'ala ini sangat baik. La yaqbalu illa tayyiba. Dan Allah tidak kabul. La yuqbalu. Allah tidak kabul. Allah tak terima melainkan yang baik-baik. Daripada perenggan awal hadis ni, ada satu benda berkaitan dengan doa. Kita berdoa, Tuhan tak suka dalam doa kita ni ada benda tak elok. Dia tak suka. Tak suka dengan dia tak bagi apa, dengan tak suka dengan dia tak bagi apa yang kita mau. Kadang-kadang hampir sama, kadang-kadang tak sama. Ada banyak benda orang minta, Tuhan tak suka, tapi dia bagi. Kerana bila dia bagi, bukan tanda dia redha. Dia bagi kerana dia sangat menepati janji. Dia sangat menepati janji. Bila dia tak bagi, bukan tanda dia tak menepati janji. Dia sangat menepati janji. Kadang-kadang dia tak bagi, dia tunjuk redha dia. Kadang-kadang dia bagi, dia tunjuk redha dia. Maka doa kita ni nak bagi setaraf dia dengan ibadat, mesti ada dalam dia benda yang sangat baik. Kemudian kita berdoa, Tuhan, ya Allah, ada satu kawan tu dia buat jahat. Ya Allah, kau balaslah. Kau balaslah dia. Masa kita minta Tuhan balas ke dia, dengan hadis ni kata Allah Ta'ala maha baik, dia tak menerima yang baik-baik, kita kena ingat yang kita minta tu baik tak di sisi Tuhan? Terbaikkah benda itu? Tuhan boleh bagi. Tetapi doa kita tidak Tuhan redha. Bila doa kita Tuhan tidak redha, akhirat nanti ada banyak benda. Bila tak redha, rahmat tak ada, berkat tak ada. Semua benda yang kita buat bila tak ada rahmat, tak ada berkat, kata Imam Ghazali, satu benda kita kena ingat, apa dia? Dia akan balik natijah dia pada hidup kita. Kita tanggung balik. Antara memaafkan dengan balas dendam. Yang mana Allah redha? Maaf. Tapi nak maaf tak boleh ambil sakit sangat. So kita ambil tindakan tak maaf. Bila kita tak maaf, Tuhan redha tak? Tuhan tak redha. Ada berkat tak? Tak ada berkat. Ada rahmat tak? Tak ada rahmat. Maka kita tanggung itu dalam hidup. Dari segi balance, kita balance lah. Pasal tu orang Melayu kata apa? Seri. Seri kan? Dia buat, kita buat. Seri lah. Quran berkata demikian. Kalau mereka buat kamu, kau balaslah balik. Tapi Quran kata kalau kau maafkan dia, itu jauh lebih baik. Seri ni tak ada apa-apa. Seri ni tak ada apa-apa. So kita rasa seolah-olah macam terbalas di dunia. Tak. Nanti kita akan rasa betapa perbuatan kita itu tak ada rahmat. Macam mana tak ada rahmat? If, ini orang putih kata just example. Betul sahabat Faizal? Is it true your name is Faizal? Yes. Saya maaflah saya korang Melayu sikit. Maaf orang putih panggil apa? Forgive lah. Apology minta maaf. Jangan ingat saya pun convert. Jangan ingat saya tak mengaji. Jangan pecah rahsia abang. Forgive. If I forgive you, kiranya saya maaf sahabat. Apa rahmat akan ada dalam hidup saya? Rahmat ni, satu orang dapat rahmat, muka dia tak sempit, muka dia tak masam, muka dia tak kelat. Rahmat. Itu makna dia rahmat. Berkat. Akan ada rahmat itu saya tanggung.
So, sahabat muncul depan saya ke, sahabat tak muncul ke, saya dalam rahmat. Tapi saya tak maaf sahabat, bila saya jumpa Abang Man, ini another case lah. Jumpa Abang Man, muka saya kelat. Sedangkan agama kata senyum itu adalah, kenapa kita tak boleh beramal? Kerana Tuhan tarik rahmat. Allah tak benarkan kita amal syariat. Syariat Tuhan yang terbaik kita tak boleh amal. Sunnah Nabi yang terbaik kita tak boleh amal. Di mana rahmat Tuhan dalam hidup kita? Karena tu kita tanggung lah. Bila benda tu tak ada rahmat, benda tu tidak ada berkat, kata Imam Ghazali, kau akan, natijah tu, apa orang putih kata, will be back to you. Betul sahabat Zahid? Grammar salah? Allah sikit. Pelan sikit. Live ni. Saya tanggung lah. Tanggung. Kita senyum tak boleh, makan tak boleh. Hati. Maka bila kita berdoa pada Allah, apa yang Tuhan tak reda, Tuhan tarik rahmat. Bila tarik rahmat, apa kita akan jadi? Walaupun kita dah berdoa, kita tahu kita minta kepada yang sangat menepati janji, yang sangat mampu bagi, tapi jiwa kita tak tenang dengan Tuhan. Kita duk kata awak dia tak bagi lagi, awak dia tak bagi lagi. This is petanda, kata apa Makcik Aisyah? Orang putih. This is sign, ya. This is sign. Oh, signboard tu petanda lah, lupa saya. Ini satu sign, satu petanda daripada Tuhan, kita tak ada rahmat hubungan dengan Tuhan. Kerana kita always buruk sangka. Buruk sangka kata apa? Oh, don't waste my time. When I ask you, wow. Kan? Kita jadi buruk sangka apa? Apa? Oh, payah nak sebut ni, kena tulis. Kita ada jiwa yang tak elok dengan Tuhan. Cuba bayang, orang yang doa dia jadi rahmat, Abang Amir. Berdoa. Doa dia jadi rahmat. Dalam doa dia, dia minta yang Allah redha. Dan Tuhan buktikan dia redha. Selama-lamanya dia kata, Tuhan bagi kat dia. Alhamdulillah. Pak Amit, ingat Pak Amit? Satu kita ziarah dulu, Mama. Di Bukit Kuda. Ya. Dia duduk atas kursi roda. Ya. Kena ni. Apa? Stroke, lemah apa? Lumpuh. Saya dengan Pak Mit pergi ziarah di Kelang. Di hospital kita pergi hospital. Tapi apa ucapan orang sakit? Dia kata Tuhan tak buat apa-apa kat saya. Dan dia boleh pegang Quran, dia boleh baca lagi masa tu. Walaupun bercakap masa tu kita tak faham bahasa dia boleh peluk Quran. Sebelah tangan tak boleh angkat. Mama boleh kata masa tu, dia kata Tuhan tak buat apa-apa. Ini sebahagian daripada perjalanan hidup bertemu dengan Tuhan. Tengok, hidup orang ada rahmat. Tapi kalau tak ada rahmat, Tuhan tunjuk hubungan kita dengan Tuhan ni. Dulu memang kita duduk jelutong dulu. Televisyen masa mula beli, area tu dah. Kita tengok gambar, gagak atas landing. Bojala. Lain kita ketak. Kenapa Tuhan pilih aku? Ramai lagi oh. Ini petanda kata Allah tak redha dengan ucapan kita. Tapi dia bagi dah apa yang kita mau. Dia bagi hidup kita berjalan macam baik. Setiap benda yang tak ada rahmat, tak ada berkat, kita akan tanggung natijah dia. Dalam bentuk jiwa, hatta dalam bentuk, kata Imam Ghazali, dalam bentuk fizik sekalipun kita akan tanggung. Kalau Allah tak redha. Maka pasal itu dia start, Nabi start, ayuhan nas, wahai manusia, bagi tahu kat semua orang. Innallaha ta'ala tayyibun. Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Sangat baik. Cukup baik. Dan dia tidak menerima melainkan yang baik-baik. Kemudian, baiknya Tuhan ni, Tuhan buat undang-undang dia sama. Apa yang dia perintah kepada Nabi, kepada Rasul, walaupun mereka ini manusia istimewa, maksum, itu juga kita kena, itu juga Nabi kena. Sehingga kan Ibn Rajab Hanbali kata, Allah perintah adalah hal makan minum, walaupun Rasul ni ada mukjizat. Dia tetap kena pakai syariat yang Tuhan pakai dalam menilai makan dan minum. Wahai, saya ingat Nabi ni Abang Man, kalau lapak-lapak lah kan, tak payahlah makan.
Dia boleh kenyang lagu tu je. Berapa banyak Tok Wali tak makan 40 tahun? Kenyang duk belahak. Sendawa lagi. Tapi para Nabi kena keluar. Berusaha. Pergi memburu. Cari kayu. Jual sana, jual sini. Susah. Kenapa? Allah Ta'ala sangat baik. Ya, walaupun mereka ada makam yang istimewa, tetapi syariat Tuhan mereka lalui. Wahai para Nabi, wahai para Nabi, wahai para Rasul, makan. Makanlah dari makanan yang baik-baik. Dan Allah kata, buatlah amal yang salih. Bukan mereka dapat tiket istimewa. Yang buat amal salih ni adalah umat. Para Nabi, so you buatlah apa you nak buat. Oh, tidak. Beramallah dengan amal yang salih. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tak ada satu pun yang lari daripada pandangan Tuhan. Lepas tu baru datang, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik apa yang Allah rezekikan kepada kita. Ada makanan yang tak baik, ada makanan yang baik. Ini pula ujian dalam bentuk makan minum. Ini adalah ujian. Allah uji kita dengan makan, uji kita dengan minum. Maka Allah kata, dalam nak makan, min tayyibati, daripada at-tayyibat. Lepas tu Allah Ta'ala kata, lepas tu Ibn Rajab Hanbali kata, di sini ada satu petunjuk, ada satu irsyad, ada satu petunjuk menyatakan bahawa makanan dengan amal saleh kita saling berkaitan. Makanan dengan amal buruk juga saling berkaitan. Satu, ain makanan. Ain, benda kita makan. Ain kita makan. Yang kedua, cara kita mendapatkan makanan. Cara kita mendapatkan makanan itu biasanya dia tersembunyi sikit. Cara kita dapat. Kita yang tahu. Orang jarang tahu. Tapi ain makanan itu orang boleh tahu. Dalam pinggan tu ada apa? Ada Maggi ke? Ada benda halal ke? Ada benda tak halal? Itu ain makanan, benda yang kita makan. Kalau mai benda tak halal, orang nampak. Walaupun kita makan benda tak halal, benda khinzir ke, anjing ke, ini semua benda tak halal. Makanan-makanan yang halal tapi tidak melalui jalan sembelihan yang sah, kita makan. Dia memberi pengaruh kepada tubuh badan dan hati kita. Kadang-kadang makanan kita itu ain dia halal, tapi kerana cara kita dapat tak halal, dia mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Susah hati nak jadi baik. Susah hati nak jadi baik. Dulu Pak Cik Din, Pak Amik, Pak Cik Bari, Pak Cik Anwar. Cik Anwar saya panggil nama pun dia tunduk. Itu nama dia Tawadhu'. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dulu 1442 tahun yang silam, Abi Dzar, sahabat Nabi Abi Dzar dan Muaz bin Jabal, dua sahabat, dia pun mendapat suatu petunjuk bimbingan hidup daripada Nabi yang dia tak lupa sampai ke mati. Dan itu adalah pesanan Nabi pada kita juga. Apa Nabi pesan? Nabi pesan pada dua sahabat besar ni, Nabi kata, ittaqillaha haitsuma kunta. Itu yang pertama. Nabi kata, di mana saja kamu pergi, bertakwalah kepada Allah. Nabi nak, tak mana umat dia pergi, duduk tak mana, bertakwa kepada Allah. Satu. Yang kedua, Nabi kata, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi kata, bila kamu terbuat salah, terbuat benda-benda sayyi'ah, benda buruk, benda apa, sengaja ataupun tidak sengaja, Nabi kata, cepat-cepatlah kamu ikuti dengan kebaikan. Tamhuha. Maka al-hasanah yudhhibna sayyi'at. Dia akan menolak kejahatan. Dua benda ini Nabi pesan. Nabi pesan benar-benar. Pita mana bertakwa pada Allah. Takwa ni apa dia, ikhwan? Takwa ni urusan hati. Urusan hati. Kalau satu orang tu dia makan benda tak baik, ain benda,
ataupun dia makan ain benda yang baik, tapi cara dia dapat benda itu, caranya Allah tak redha, dia akan pengaruh benda ni. Dia akan pengaruh kepada emosi, ilusi, pertuturan, perkataan, tindakan, segala deria rasa yang berbentuk kebatinan dan kerohanian dia pengaruh. Kita tak boleh capai kepada apa yang Tuhan mahu. Apa yang Tuhan mahu. Imam Ibn Kathir ketika dia sampai pada surah Yasin. Surah Yasin, ayat awal pada surah Yasin, iaitu Allah menyatakan tentang apa? Ada aghlalan, ada suatu apa yang mengikat, lihaq, aghlalan, fahiya ilal azqani fahum yaqmahun fahum muqmahun. Allah kata kami jadikan di tengkuk mereka ini ada tali yang mengikat, ikatan kami ikat, dan dia ikat sampai ke azqan, sampai ke dagu. Fahum muqmahun, maka keadaan mereka itu orang yang muqmah, terdongak ke atas. Macam kita buat lagu tu diikat, kita tak boleh tengok ke bawah, dongak di atas. Allah kata ada ikatan. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Betul? Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka sadda, dinding, tak nampak. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka terdinding. Fa aghshaynahum, kami tutup dengan tutupan yang rapi, kami peteri. Fahum la yubsirun, sampai mereka tak nampak apa. Apa yang dimaksud dengan tak nampak? Tak nampak kebenaran yang Muhammad bawa. Tertutup. Makan, minum dengan amal saleh kita buat sangat berpengaruh. Sama ada ain makanan, macam dia minum arak, itu ain yang haram. Dia akan pengaruh pada sifat. Dia akan pengaruh pada perbuatan. Dia akan pengaruh hati manusia, hubungan dia dengan Tuhan. Melainkan apabila Allah nak bagi hidayah kat dia. Dia makan semua benda halal, tapi cara dia dapat benda halal itu daripada cara yang batil. Dia tipu harta pesaka, dia khianat sana, dia khianat sini, dia makan. Tak. Bila Imam Ibn Kathir sampai pada ayat ni, apa Imam Ibn Kathir kata? Orang yang terdinding dengan Tuhan dalam tafsir Ibn Kathir, Ibn Kathir kata apa? Dia tak boleh capai kepada apa yang Tuhan kata kat dia. Tak tercapai dan tak terfaham. Tuhan kata takwa, dia tak boleh capai apa dia takwa. Dia tak boleh faham apa dia takwa. Dan dia rasa awak Tuhan berbelik-belik sangat ni. Saat ni suruh beriman, saat ni suruh bertakwa, saat ni suruh amal soleh, saat ni kata ikhlas, apa ni? Imam Ibn Kathir kata tak tercapai fikiran dia, emosi dia, ilusi dia, apa Tuhan dia kata. Sedangkan ikhlas, takwa ni benda yang mudah kita cakap dan senang kita buat. Dia tak tercapai. Kenapa? Kerana ada sadda, ada tutupan. Maka satu orang, bila dia terlibat dengan benda-benda ni, apa kesan pada doa dia? Hati dia tertutup. Kata Tuhan akan terima. Allah. Dia, Pakcik Rashid, dia tak tercapai kata Tuhan boleh bagi kat dia. Dan dia akan mula hin, dia mengira tahun. Berapa lama dah aku minta sampai Allah tak dapat. Dia tak boleh capai betapa rahmatnya Tuhan. Korang-korang benda aku minta tak dapat, tapi doa tu satu ibadat. Doa tu satu ibadat. Ada banyak benda lagi Tuhan dah bagi kat aku ni. Tuhan bagi sihat, boleh makan, boleh main mengaji. Covid ni keliling kita ada. Dalam hadis Nabi kata manusia boleh mati dengan 99 cara. Dan kadang-kadang dia selamat dengan satu cara. Dengan 99 cara. Tapi dia akan mati dengan satu cara yang tak selamat. Itu tua. Tak ada sakit apa. Mati pasal apa? Pasal tua. Tak ada sakit apa. Test semua cantik. Darah cantik, kecil manis pun tak ada. Manis sikit-sikit aja. Tak ada apa. Tapi arwah juga.
Umur berapa? Umur 103 tahun. Oh, kita kata padan lah. Padan lah. Dia selamat dengan 99 cara. Dia akan mati dengan satu cara. Tua. Kerana dunia ni tak mau menyimpan yang tua. Kenapa? Kerana dunia ni hina, ya kawan. Sangat hina. Berbanding dengan kehidupan di akhirat. Maka dulu, Nabi pesan kepada Abi Zar. Nabi pesan kepada Mu'adz bin Jabal. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Nabi pesan. Dan ini urusan hati. Makan, minum, cara makan, cara minum akan menghalang kita mencapai apa yang kita nak capai. Lepas tu Nabi buat contoh. Nabi buat contoh kawan ni, dia makan haram, pakaian dia, dia dapat daripada hasil yang haram, dia makan daripada hasil yang haram, kadang-kadang ain benda dia makan pun haram. Nabi kata wa ghuzziya bil haram, uncang perut dia tu mengenyangkan dia penuh dengan benda haram. Lepas tu Nabi kata dia gopoh dengan Tuhan. Dia jadi gopoh dengan Tuhan. Dia kata ya Rab, ya Rab, ya Rab. Cuma anda bisa tengok, abang tengok orang Arab cemas ke mana? Kalut orang Arab ni memang kalut. Dia kalau cemas, dia tengah bawa kereta, dia boleh U-turn dandan. Tu dia cemas tu. Dia jadi cemas. Dia tengok barang dia hilang mungkin. Unta dia ke kaldai dia hilang di padang pasir. Dia jadi cemas. Ya Rab. Dia panggil Tuhan dengan cemas. Dia mau Tuhan tolong dia dandan. Nabi suruh kita perhati. Nabi kita perhati tengok. Pasal apa dia berkelakuan lagu tu dengan Tuhan? Pasal apa dia tak boleh sabak sat dengan Tuhan? Pasal apa dia tak boleh baik sangka sat dengan Tuhan? Kerana Nabi kata seluruh aliran sama ada darah ataupun ilusi ataupun emosi, seluruh molekul yang ada zahir dan batin, kesemuanya Allah tak redha. Maka Tuhan tunjuk dia tak cantik hubungan dengan Tuhan. Dengan lain semua dia sabak, dengan Tuhan saja dia tak sabak. Doktor kata sabarlah, habis tak ada 2 minggu baru kita tahu kesan macam mana makan ubat ni. Okey. Dia okey yang doktor. Tapi dengan Tuhan dia tak sabar. Awaklah yang bagi aku sakit. Subhanallah. Bukan Tuhan tak bagi. Tuhan bagi. Tapi Tuhan nak tunjuk. Fa'anna. Macam ni kah orang mengharapkan Tuhan kabul doa? Punya tak sabar dan punya cemas dengan Tuhan. Macam kita awal-awal hari tu Pak Mik kan. Covid ni mai kita punya cemas Pak Mik. Tapi hari ni lama-lama habak Covid, kita rasa macam dua pupu kita pula. Punya besar. Dulu masa mula-mula dia main, kita tak apa kenal dia lagi, takut rumah. Kan hari ni orang habak kan, tak, dia besar. Kata ni sampai bulan 12 ni. PKPPP, habak lah PP kan, MPP kan, punya besar. Kita buat macam biasa. Kita mula jadi tak cemas. Kebanyakan kita ni bila tak cemas ni biasanya mesti kita ada harap dengan Tuhan. Dia menenangkan kita. Pasal Allah Taala berkali-kali kita baca dalam Fatihah, kita dah ulang alhamdulillahi rabbil alamin. Dia adalah Rabb, pencipta semua alam. Jadi Covid tu satu daripada alam makhluk dia. Maka kalau kita rasa makhluk ni berbahaya, mengadu ke Tuhan dia. Kita bukan pencipta dia. Kita nak cari vaksin sampai lah tak jumpa lagi. Tapi Tuhan tahu. Mengadu ke Tuhan. Tuhan dia ni jahat sangat. Kan dah doa Abu Mi'laq. Abu Mi'laq kan. Imam Ibn Qayyim cerita sahabat Nabi Abu Mi'laq Al-Ansari. Ketika dia dirompak tengah jalan. Dia dirompak tengah jalan. Semua dia ambil barang dia. Dia pun nak bunuh dia. Ibn Qayyim kata, dia kata kepada perompak tu, hampa nak bunuh aku pun tak apa, tapi tolong di hujung hayat aku bagi aku sujud sat ke Tuhan. Lepas tu hampa bunuh aku. Dia apa kata tak apa, tapi jangan duduk lama sangat. Hampa ni bukan boleh percaya, bagi sujud punya lama. So, semua tu tangguh hukuman lah tu. Dia kata bagi aku sujud sat. Abu Mi'laq sujud. Dalam sujud dia panggil Tuhan. Dia kata ya Wadud, ya Wadud. Ya zal arshil majid fa'alul lima yurid. Dia kata dekat Tuhan, as'aluka binurika alladhi mala'a arkana arshuka. Aku minta pada engkau wahai al-wadud, Tuhan yang maha penyayang kasih sayang, dengan cahaya engkau yang memenuhi setiap penjuru aras engkau, antakfini
min syarri hadzal lus. Ya Allah, kau lindunglah aku daripada jahatnya pencuri ni. Perampok itu makhluk Allah. Abu Mi'laq pun manusia juga. Tapi kerana kita ni manusia, kita tak buat manusia, kita tak tahu jahat dari orang mana, mengadu ke Tuhan. Mengadu dia ke Tuhan. Tuhan, antakfini, kau cukupkanlah aku, kau lindungkanlah aku daripada jahat perampok ni Tuhan. Aku makhluk engkau, dia pun hamba engkau, tapi dia datang nak buat jahat pada aku Tuhan, dan aku tak mampu dengan kejahatan dia. Ya Mughith, Aghith ni, dia ulang dalam sujud dia 3 kali. Wahai Tuhan yang menolong, tolonglah aku. Imam Ibn Qayyim cerita. Kemudian ada ulama lain komen Ibn Qayyim. Cerita yang luar biasa. Bagaimana malaikat datang menolong Abu Mi'laq dengan doa tu. Tapi yang saya nak, poinnya ialah, kalau kita rasa penyakit ni memang menyusahkan kita, takkan dia mai tak ada Tuhan? Mengandulah ke Tuhan dia. Ya Allah, ya Allah, COVID ni dia bawa pasal pula. Ya Allah, dia ni punya pasal saya duk pakai mask sampai nak mendapat pun tak boleh. Dah saya dah asma. Tolong sikit boleh tak? Tolonglah ya Allah. Hantar ni balik pergi tak mana-mana ke, tolonglah ya Allah. Tolong saya ya Allah. Ya Mughith, Tuhan yang menolong. Aghith ni, tolong saya ya Allah. Sebab alhamdulillahi rabbil alamin. Doktor bukan pencipta COVID. Doktor bukan pencipta sembuh. Doktor merawat, dan merawat ni kadar ilmu yang Tuhan bagi. Tapi Tuhan bukan perawat, Tuhan pencipta. Dia pencipta, dia khalik, dia malik, dia al-mudabbir. Maka semua, hatta kanser, siapa boleh rawat kanser? Tapi kanser tu ada Tuhan. Pasal tu, kalau kita gabungkan hidup kita ni dengan Tuhan, ada banyak benda kita akan dirahmati. Kita akan rasa dirahmati, Tuhan jaga kita. Kan nasihat Nabi pada ghulam, kanak-kanak yang kecil kan, Ibnu Abbas kan, dia panggil dia. Dia berkata, ihfazillah yahfazka. Kau pelihara Allah, Allah pelihara engkau. Jadi di antara benda banyak yang kata Tuhan pelihara ni apa dia? Nabi kata, bila kamu nak meminta, mintalah kepada Allah. Ya ikhwan. Tapi inilah perkara yang Tuhan tunjuk, kata hubungan kita dengan Tuhan ni tak elok. Minta tolong ke Tuhan ni, dia menjadi episod yang akhir dalam hidup kita. Orang putih kata, well apa man? Dulu ada gambar cowboy, well. Betul. Well ke wall? Wild. Allah, silap sikit je Allah. Jangan diperbesarkan. Gambar cowboy dulu kan? Ya. Kita ni bila tak ada road, tak ada jalan, last kali baru kita nampak, oh adalah nampak Yasin, nampak doa. Kita tak nampak yang tak awal. Bermakna pakcik kita dah berkelih dengan orang, bertumbuk dengan orang, dah luka-luka, baru tengok kerih ada di rumah. Tengok buat apa, muka dah rebeh. Patut bila nak bergelut, itulah senjata awal. Ibn Qayyim cerita benda ni dalam tajuk yang awal berman dalam kitab dia, Ad-Da' wa Dawa'. Iaitu doa itu adalah senjata. Kadang-kadang senjata tu bagus, pemain dia tak bagus. Kadang-kadang pemain dia bagus, senjata pula tak bagus. Maka alangkah indahnya dia kata, senjatanya hebat bertemu dengan orang yang pandai bermain senjata, maka dia jadi pertahan. Maka Allah tolong kita. Maka kawan ni dia jadi cemas. Pasal apa jadi cemas? Pasal benda-benda yang Tuhan tak suka ni banyak. Hatta Nabi kata, pakaian ni benda luar, dalam perut benda dalam, keyakinan dia benda dalam. Semuanya terpampang pada doa, kesan daripada makan dan minum benda yang tak baik. Maka melahirkan cemas dekat Tuhan ni. Allahu Akbar. Maka itulah perkara sebenar-benarnya menghalang kita daripada nampak Allah memakbulkan kita punya doa. Satu daripada perkara yang makan minum ni buat hati kita jadi rosak pada ikhwan. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata satu hari Nabi tanya. Nabi kata, ala ukhbirukum
biman yuhramu 'ala an-nar wa biman tahrumu 'alaihi an-nar. Nabi kata, hampa mau tak aku nak cerita pada hampa orang yang neraka, orang yang dia itu diharamkan masuk neraka, dan orang yang neraka itu diharamkan ke atas dia pula. Haram ni pi kiri kanan, dia haram masuk neraka, neraka haram sambut dia, maknanya tak masuk dah. Nabi kata ala, neraka itu diharamkan dan orang itu haram masuk neraka. Siapa dia ala? Atas tiap-tiap kulli qaribin hayyinin sahlin. Bagi setiap manusia yang qarib, yang dia ada jiwa dekat dengan orang. Bahasa cakap dia kata mujamalah. Dia suka manis muka, manis tutur dengan orang. Qarib dengan orang. Bila orang pi jumpa dia jumpa orang first time jumpa pakcik, tapi orang rasa dekat. Orang rasa macam tak ada apa Pak Mik. Tak ada. Macam Pak Mik lah. Semua orang tanya, mana Pak Mik, mana Pak Mik. Sekali pergi, bukan Pak Mik pernah jumpa Ustaz Amar kan, bukan Pak Mik pernah jumpa, tapi sembang-sembang, Allah. Rupanya sekampung masa duduk tempat. Qarib. Yang kedua, ahayyinin. Apa? Dia lemah lembut dengan orang. Dia lemah lembut. Sahlin. Dia memudahkan semua urusan orang. Siapa ada tiga benda ni, qarib, hayyinin, sahlin, dekat dengan orang, lemah lembut dengan orang, mudahkan urusan orang, Nabi kita neraka diharamkan pada dia dan dia diharamkan ke neraka. Kata Abdullah bin Mas'ud, tak dapat benda ni kalau hati kita ada masalah. Tak dapat. Kalau makan minum kita ada masalah. Masalah makan minum tu maksud dia kalau kita makan benda-benda yang Tuhan tak suka, ataupun cara kita dapat makanan daripada benda tak suka, kerana qarib, hayyinin, layinin ini adalah anugerah Tuhan dalam hati manusia. Pakcik Din, kita tak kenal orang, orang tak kenal kita, tiba-tiba orang tu boleh buat baik dengan kita. Apa punya orang ni? Dan dia tunjuk dengan manis muka, dengan, kalau orang ni tak ada jiwa yang besar, apa kita nak kata ke dia? Tak ada apa yang mendorong dia untuk tolong kita ni, dan kita pun tak ada apa nak balas. Mereka habis tinggi, kita boleh kata jazakallahu khairan. Itu saja. Dan dengan kita kata lagu tu, bukan saving account dia bertambah pun, tetapi dia memilih untuk tolong kita. Dia memilih untuk tolong kita. Ini orang-orang yang ada hati yang mulia. Kemudian penulis kita beralih kepada tajuk yang berikutnya, iaitu hal-hal yang terlarang dalam berdoa. Penulis kata hal-hal yang terlarang dalam berdoa. Tadi kita start pukul 8 kan. Saya cubakan habiskan pukul 9. Pasal musim awal Muharram saya pun baru, berjiwa baru. Saya main pun awal. Kan? Takat lagu ni saya belum ada rekod merah lagi Pakcik Nazri. Semua tempat. SKC saya main. Kuliah maghrib saya main pukul 7. Wow. Hajar Saudah terkejut nak demam. Saya kata, saya teringat kawan kita Michael Jackson kata, it doesn't matter. No problem. Dia biasa. Hari ni pun main awal. Saya sampai 7.58. Kuliah kita pukul 8. 7 lagi 2 minit dan minum teh saya sampai. Abang Man duk call, saya saja tak jawab. Okay. Ini nafas baru Pak Mik. Tapi tak tahu lah berapa hari. Takat ni elok lagi Pak Mik. Takat ni kira okey lagi. Duduk maintain lagi kan. Tak bagi abang Mik semput. Okey. Kemarin dis pun saya main awal Pakcik Nazri. Sampai-sampai orang duk semayang. Saya masa saya cantik. PMT jangan takut. This my new time. How to manage. Baik. Hal-hal yang terlarang dalam berdoa. Pertama, kalau kita buat benda yang dilarang ni, bukan makna doa kita Tuhan tak bagi. Dah. Tapi perkara tadi, hubungan kita dengan Tuhan, dia tak boleh jadi elok. Apa dia? Pertama, larangan meminta agar disegerakan siksa di dunia ini. Aku ni sihat pun tak, mampu pun tak mau. Allahu Akbar.
Mampu tak mampu? Mampu tak boleh. Ataupun kita jaga orang sakit, dia ni mampu tak mahu. Pelan hari pelan duk menyusuh aku. Tidak boleh. Dari Anas radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seseorang dari kaum muslim yang sedang sakit. Orang tadi sangat lemah sehingga menjadi seperti seekor anak burung. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya padanya, apakah anda memohon sesuatu atau meminta sesuatu kepadanya? Tengok, saya ambil situ sikit. Selalu Nabi tanya pada orang sakit, hang berdoa dah kat Allah? Dia berbeza dengan kita kan. Kita first soalan kita, pergi klinik tak lagi? Jumpa doktor tak lagi? Makan ubat tak lagi? Sebab kita menganggap doa tu bukan rawatan. Kita pisah total. Kita punya cara kita faham medik ni cara kapitalis ke apa list saya tak tahu. Tapi dia bukan syar'i. Kita pisah kan. Hati kita jumpa doktor pun jarang kata pada kita mintalah pada Allah. Dan doktor pun jarang kata pada kita as'alullah al-azim rabbal arshil azim ayashfika. Aku minta pada Allah yang maha agung, Tuhan yang memiliki arah yang sangat besar, dia sembuhkan engkau. Doktor pun tak kata lagu tu. Pasal dalam medik yang dia mengaji bab tu tak ada. Jadi macam mana dia nak hidupkan doa-doa tu? Maka Nabi Nabi minta. Nabi kata kat dia, hang minta daripada Allah. Kawan tu dia lemah macam anak burung basah ni, Pak Amir. Dah anak burung basah pula lagi. Lalu, orang tadi menjawab, benar, aku telah berdoa. Dia kata dia doa, ya Allah, jika engkau akan menyiksa aku di akhirat kelak, segerakanlah di dunia ni. Lalu Rasulullah berkata, subhanallah, anda tidak akan mampu dan tidak akan sanggup. Mengapa anda tidak berdoa, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat, serta hindarkanlah kami dari siksa neraka. Setelah itu beliau memohon kepada Allah untuk kesembuhan. Allah pun menyembuhkannya. Subhanallah. Ini dalam riwayat Muslim. Dia fed up kan, dia jadi fed up, ubat, tak larat. Ya Allah, kalaulah ya Allah, hang sedia azab akhirat kat aku, semua tu hang bayar di dunia ni, supaya aku mati tak ada kena azab. Dia bayang lagu tu. Nabi kata silap besar punya doa ni. Kalau Allah bagilah yang dia nak bagi di akhirat tu di dunia, hang tak boleh tangguh. Sebaliknya, mintalah kepada Allah, berilah afiah dunia dan akhirat. Dan dia minta dan dia sembuh. Subhanallah. Maka bila kita minta satu benda dengan gopoh-gapoh, tak apa Tuhan. Ya Allah, kalaulah dengan hang tak makbul doa ni, kalaulah cara cakap dengan Tuhan, kalaulah hang tak makbul doa ni boleh menyebabkan hang ampun semua dosa aku, tak apa aku terima. Kalau Tuhan tak makbul sungguh, apa jadi dengan dia? Bukan kata mati, baca dia mampu. Pasal tu kita, bila kita berdoa, apa yang kita kena minta sungguh-sungguh pada Tuhan, terima, bagi. Bukan kita pergi sandak pada benda lain. Tak ada ya. Kita baca doa, lambat Tuhan bagi, pahala tu tak ada. So jangan kita pergi kait dengan benda lain. Kalau lambatlah ya Allah, penebus dosa, tak payah. Ibadat dengan Tuhan saja telah ada penebus dosa dia. Telah ada siap. Tuhan sempurna, rancangan Tuhan dekat kita ni sangat sempurna. Yang kedua, larangan berlebih-lebihan dalam berdoa. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an bahawa dia pernah mendengar anaknya berdoa. Sahabat pernah mendengar anak dia baca doa. Apa anak dia baca? Ya Allah, aku memohon padamu sebuah istana putih di sisi kanan syurga apabila aku masuk. Minta masuk syurga. Mau satu istana duduk belah kanan. Dia buat plan, dia hantar ke Tuhan. Tak salah, doa lagu ni tak salah. Tapi tak matang lah. Seolah-olah Tuhan buat istana ni, ini surga Tuhan buat, tahu ke? Bukan arkitek pekak-pekak ni buat, dah Tuhan yang buat. Jadi bila kita tengok surga dan nikmatnya, pasal tu perkataan dia al-jannatu wa na'imuha. Sahabat Zahid ingat lagi? Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Allah Allah. Di mana itu? Ya, marhaban. Jangan lupa. Kan? Ya, al-jannatu wa na'imuha, surga dan nikmat dia. Untuk orang yang bahagia, siapa dapat dia bahagia?
Cukup masuk syurga ni, tak ada benda Tuhan buat yang kita tak berkenan. Semua berkenan. Semua berkenan. Tok Salah duk cakap, saya boleh masuk syurga, cukup lah. Tak ada bidadari pun tak apa. Jangan duk merepek. Boleh tak? Jangan duk merepek, pek-pek. Tuhan bagi kat kita jannah set. Set dia bagi. Masuk, semua dapat. Bila kita tengok syurga, tak ada benda kita nak tepi. Semua nikmat mai. Allah bagi ziyadatul husna. Tambahan. Anak sahabat Nabi ni telah baca doa, ya Allah, aku mohon padamu sebuah istana putih, dia mau warna putih, di sisi kanan syurga apabila aku masuk. Lalu Abdullah kata, pak dia kata, wahai anakku, mintalah syurga pada Allah dan mohonlah perlindungan kepadanya dari siksa neraka. Pasalnya aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada satu kaum yang berlebih-lebihan dalam berdoa dan bersuci. Anak dia minta lagu tu pun, dia tegur anak dia kata minta kepada Allah, pertama minta syurga, kedua minta selamat daripada api neraka. Cukup. Jangan minta ke Tuhan, ya Allah, kalau aku masuk neraka bagi ringan sikit boleh tak? Jangan duk minta lagu tu. Minta lindung. Dah buat macam mana kan? Kalau dah kena masuk juga minta ringan. Dah ringan pun tak mau. Pasal ringan tu berat. Nama saja ringan tapi dia berat. Jadi minta macam mana? Ya Allah, selamatkan saya daripada neraka. Lindung saya ya Allah. Dan bagi pada saya syurga. Dan dia kata jangan masuk dalam apa Nabi kata. Nabi kata nanti ada satu kaum di akhir zaman, mereka ni berlebih-lebihan dalam baca doa. Dan mereka ni suka berlebih-lebihan di dalam bersuci. Imam Ahmad kata, apa maksud dia? Kalau dia basuh tangan lebih daripada 3 kali. Dia basuh muka lebih daripada 3 kali. Ini semua berlebih-lebihan. Benda-benda yang tak ada semua dia buat. Berlebih-lebihan sangat-sangat. Maka yang kedua, jangan berlebih-lebihan dalam berdoa. 3, larangan berdoa untuk satu perbuatan dosa dan memutuskan silaturahim. Ini semua jangan ada dalam doa kita. La yazalu yustajabu lil'abdi ma lam yad'u bil ismin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal isti'jal? Qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fayastahsiru 'inda dhalika wa yad'u ad-du'a. Doa seorang hamba itu sentiasa akan dikabul selama dia tidak memohon untuk melakukan sesuatu dosa atau memutuskan silaturahim. Dan selama dia tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan doanya. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam doa? Baginda menjawab, seseorang berkata, aku telah berdoa, namun aku belum melihat doaku dikabulkan. Lalu dia merasa lelah dan tidak lagi berdoa. Ini dalam riwayat Muslim. Tengok, Allah tunjuk kita. Hubungan kita dengan Tuhan, Allah tunjuk dalam bentuk ujian. Ujian dalam doa. Lepas tu ujian itu melahirkan isti'jal. Apa dia? Gopoh kita dengan Tuhan. Yang keempat, larangan mendoa keburukan atas diri sendiri, anak, pelayan dan harta. Jangan doa benda buruk. Baginda bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah tabaraka wa ta'ala sa'atan nailin fiha ata'un fayastajib lakum. Janganlah kamu memohon keburukan untuk diri kamu. Janganlah kamu memohon keburukan untuk anak-anak kamu. Janganlah kamu memohon keburukan untuk pelayan kamu. Janganlah kamu memohon keburukan untuk harta benda kamu. Jangan sampai doa itu bertepatan dengan waktu Allah mengkabulkan apa yang diminta, lalu doa kalian dikabulkan. Kau tanggunglah natijah dia. Jangan ucap di mulut kita sumpah reta kita, harta benda kita, kesihatan kita, anak pinak kita. Jangan berdoa untuk perkara-perkara yang macam tu. Memang doa ibu apa man? Doa ibu makbul.
Tapi kalau Allah makbul doa dia, apa jadi dengan anak dia? Dan bila dia tengok anak dia jadi lagu tu, apa rahmat Tuhan dia dapat? Macam kita ambil sejarah anak setanggang. Anakku setanggang. Mali kundang. Mak yang tak perhati tu, dia tak ada tangan kan? Pasal apa abang Amir? Karipak. Tanggang ni karipak mak buat, mak tanggang mula tengok karipak. Lepas tu bini dia kan, atas tongkang tu, bini dia kata, ke kanda. Takkan ibu ke kanda begitu? Allah. Dia pun muka berubah Pak Amir. Dia tolak mak dia jatuh dalam laut. Mak dia pun berenang. Mak dia dan berenang tua-tua lagu tu, berenang pi. Angkat tangan. Ya Allah, kalau betul lah tu anak aku ketanggang, yang aku kandung 9 bulan 10 hari, kau tunjuklah kebenaran. Mai guru kilat, bam, setanggang jadi. Kalau filem Melayu jadi burung, kalau yang dia tulis di Indonesia tu jadi batu. Mak tengok anak jadi batu, mak aman ke sampai mati? Mana boleh aman? Kita kandung anak kita ni, kita nak dia jadi batu ke? Kita mau kesudahan dia macam tu ke? Tak mau. Jadi jangan minta buruk. Tapi yang dia buat ni sakit hati. Ya, kita ada Tuhan anak kita tempat mengadu. Dan inilah satu tarbiyah yang paling payah, ikhwan. Susah pakcik. Pakcik kita orang tua. Tak tahu anak kita kata. Kita kata kat anak kita, esok ayah meninggal, hampa bagi mandi boleh? Dia kata, jangan takut ayah. Zaman esok ayah tua mati, kami beli washing machine, boleh masuk ayah dalam tu. Orang tua punya hati. Allah. Betah tu lah. Mau tambah pula menantu tambah, ayah jangan bibar, ayah lah ni dobi banyak, ayah kami lepas ayah kat dobi. Keluar-keluar dia kapan siap. Rasa. Lepas tu duk berdoa, ya Allah, tengok ya Allah, anak-anak aku yang aku bagi makan dengan hasil titik peluh aku buat aku lagu ni. Kita minta bukan-bukan. Jadi, tenang ke kita? Maka kita boleh tahulah permintaan kita tu dirahmati, diradai, diberkati oleh Tuhan ke tak? Jadi buat apa kita pilih jalan tu? Pasal tu dalam falsafah itu benar, dia kata ibu bapa orang mukmin seperti lebah. Kerja dia makan apa-apa madu dalam dunia ni, melahirkan juga. Kenapa takut apa man? Lebah makan madu melahirkan cakap apa man? Melahirkan madu lah. Apa takut sangat? Ya. Lebah makan madu melahirkan madu. Dia kata ibu bapa dan orang yang beriman begitu macam lebah. Orang katalah, orang buatlah anak, buatlah macam-macam, tapi yang dia keluarkan pada orang adalah madu. Ya. Tapi susahlah nak jadi lebah. Orang putih kata beast. Nak jadi the beast. Susah. Memang susah. Nak hadang. Tapi itulah. Tak ada benda buruk kita minta, kemudian jadi, kemudian kita boleh senang. Tidak ada. Maka jangan sumpah. Minta baik-baik. Kereta kita 3 kali start pun tak jadi-jadi. Minta baik, ya Allah. Ya Allah, kau berkatilah kenderaan aku ni, ya Allah. Kau berkatilah dia, ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Minta ke Tuhan, Allah mudahkan kereta kita. Dan yang akhir, kelima, larangan berangan-angan minta kematian. Baginda bersabda, la yatamanniyanna ahadun minkumul maut lidurrin nazala bihi. Fa in kana la budda mutamaniyan lil mauti falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani iza kanatil wafatu khairan li. Janganlah salah seorang di antara kamu berangan-angan untuk mati kerana derita yang menimpanya. Namun jika terpaksa dia lakukan, yakni terpaksa dia minta juga kerana tak tahan mudarat yang dia tanggung, hendaklah dia berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagi aku. Takat tu je minta baik. Demikian kita tengok orang sakit yang kita rasa kesian tengok dia sakit ni teruk sangat, minta benda ni,
Ya Allah, hidupkanlah dia kalau hidup itu baik untuk dia. Wafatkanlah dia kalau wafat itu baik untuk dia. Kau yang Maha mengetahui segala-galanya, ya Allah. Jadi jangan kita minta macam tu, ya Allah bagilah saya mati. Dulu ada lagu kan, Amran menyanyi bila bapa Azizah marah kat dia kan, pasal dia lancar, dia bawa lancar kan, dia menyanyi, oh Tuhan kau cabutkanlah nyawaku, betapa seksanya hidup. Tak boleh, sebab Imran dia sibuk bawa lancar, dia tak main mengaji, dia sibuk. Jadi malam ni dia dah tahu, dia tak boleh baca doa tu, Tuhan kau cabutkan nyawaku, tak boleh, kerana mudarat yang turun, tak boleh, sakit ke apa ke tak boleh. Ya Allah, hidupkan saya kalau hidup tu baik untuk saya, matikan saya kalau mati tu baik untuk saya. Pakcik, saya tak ada kata apa lagi. Pakcik tutup buku dah, buka balik. InsyaAllah baru kita sambung. Panjang umur, sihat badan, kita tengok anjuran untuk berdoa. Kita berhenti kat situ. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, boleh insya-Allah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Bagaimana kita mendoakan kehancuran untuk Yahudi? Allah yang maha mengetahui. Kerana agama ini melarang sesuatu, maka agama juga akan memberi rukhsah pada sesuatu. Adapun untuk musuh-musuh Islam ni, kita kata a'da'ullah ni, musuh Allah ni, petunjuk daripada Nabi Muhammad, boleh doakan mereka. Kita ada doa apa itu, kunut nazilah kan, yang Nabi minta pada Zakwan, Ri'lin, Usayyah, Nabi yang minta. Maka daripada petunjuk Nabi, itu bahagian doa yang kalau kita tak minta kehancuran mereka, sedangkan mereka musuh Islam, kita dianggap derhaka pada Allah. Kerana itu bahagian yang memang kena minta lagu tu. Bahagian tu Tuhan marah kalau kita tak mendoakan begitu. Tapi bukan dalam keadaan tenang. Dia Yahudi, dia Nasara, dia dua amal agama dia, tiba-tiba kita tengok muka dia, hancurkan Yahudi. Tak, bukan begitu. Ini yang dia zalim ke kita. Maka Usayyah, Ri'lin, Zakwan, ini orang yang membunuh para sahabat, membunuh orang-orang yang hafaz Quran di kalangan para sahabat. Maka Nabi doa supaya mereka tu hancur sebulan. Maka daripada situ kita dapat petunjuk dalam kes-kes musuh Allah dan Rasul. Kita boleh doa apabila mereka tunjuk musuh. Kalau mereka tak tunjuk musuh, tak ada. Macam kafir harbi. Bila mereka dinamakan harbi? Bila mereka muharabah kita lah. Mereka lawan kita, lawan agama kita. Lah ni biasa-biasa, kita tak doa apa. Dan kalau kita doa kepada mereka biasa-biasa lagu ni, kita salah. Tak boleh doa lagu tu. Tapi bila ada kes, mereka buat naya pada orang Islam, mereka tindah Islam, dan mereka tindah tu betul-betul kerana Islam. Pasal tu kita tadah tangan, berdoa mengikut contoh daripada Nabi, maka itu tidak salah. Kita akan ada tajuk di depan ni, doa-doa yang dibenarkan. Kita akan tengok nazilahnya Umar baca doa dalam peperangan 15 Ramadan kan, yang kita duk baca kunut nazilah, kunut Ramadan kan, dalam witir. Berpunca daripada doanya Umar Al-Khattab, tentera dia, baca kunut nazilah kerana hantar bala tentera dia. Itu kes-kes yang memang disyariatkan. Kalau tak ada, tak boleh. Kecuali mereka ni musuh Allah, boleh doa. Kalau tak doa pada musuh Allah untuk hancur, setelah mereka buat zalim, kita pula dianggap tidak beriman. Boleh faham ya? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.